Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada kawan-kawan yang sudi menonton. Okey. Untuk hari ini saya nak kongsikan umpan roti. Umpan roti menggunakan kelapa parut peram. Okey. Ini dia. Kelapa parut peram ni kawan-kawan boleh tengok dalam channel saya lah. Saya ada kongsi Itu hari saya ada kongsi. Jadi boleh tengoklah cara pembuatan dia. Okey. Kelapa parut ni dah berusia 10 hari, okey. Saya ada 2 balang tau. Saya ada 2 balang kelapa parut peram ni, saya ada 2 balang. Okey, yang ni dah berusia 10 hari lah. Okey, saya dah peram 10 hari. Memang cantik lah untuk main roti, okey. Untuk kali ni saya kongsi cara penggunaan dia untuk kita main roti, okey. Okey, ini dia bahan dia. Okey, kelapa parut peram. Macam biasa, roti sedap, okey, roti sedap kita guna. Kita guna roti sedap. Okey. Okey, kita tunjuk bahan-bahan dia. Sebelum tu kita kena buat sos dulu ya. Sos masam kita buat. Sos masam. Okey, kita menggunakan santan kotak. Tak kisahlah apa jenis brand, okey. Janji santan kotak. Okey. Santan kotak ni 200 ml tau. Okey. 200 ml. Berat bersih dia 200 ml. Okey. Esen pisang. Esen nanas. Maripan. Okey, yang special untuk kali ni sos kita kita menggunakan inggu, okey. Inggu. Okey, ni dia inggu. Okey, inggu ni ada jual kat kedai masyarakat India lah, okey. Kedai-kedai mamak lah tu yang macam okey, kita tahu tak yang kedai-kedai India lah, maksudnya yang orang India guna inggu ni untuk masak kari, okey. Cakap aja dekat tuan kedai tu, katakan saya nak beli inggu serbuk, okey. Beli yang inggu serbuk yang masih serbuk lagi lah. Jangan ambil yang inggu yang jenis keras tu, itu dah lama tu. Itu tak boleh pakai. Okey. Saya tunjuk rupa dia inggu ni. Takut nanti tuan-tuan silap buat, memang ikan tak makan lah ya. Salah buat memang ikan tak makan. Okey. Ni dia. Ni macam serbuk okey, macam serbuk. Macam serbuk lah. Dia bukan keras, dia macam serbuk. Okey. Ni inggu. Nama dia inggu Okey. Kita nak buat sos dulu ya. Terlebih dahulu kita nak buat sos dulu. Okey. Okey geng. Kita ke proses seterusnya lah Kita ke proses seterusnya. Untuk kita buat sos kita perlu ada satu bekas. Okey, satu bekas sebab kita nak buat sos. Sos ini adalah sos segera Okey. Ramai kawan-kawan kita yang buat sos ni, dia dah buat sos tu, tapi cara bancuh dia tak betul, okey. Cara dia bancuh sos yang saya tunjuk tu tak betul. Jadi ramai yang tak dapat ikan. Okey. Saya ada kongsi dalam channel saya cara buat sos santan segera, okey. Ramai yang salah bancuh. Okey, hari ni saya tunjuk betul-betul cara bancuh dia, okey. Supaya tuan-tuan tak silap buat lah, okey. Okey. Untuk itu kita menggunakan santan kotak 200 ml. Kita masukkan dalam bekas tu kita nak kacau Okey, santan 200 ml. Yang ini tuan-tuan kena tengok betul-betul cara buat dia. Nanti ada silap lagi yang buat. Ada silap lagi buat. Okey. Tengok betul-betul cara buat. Okey. Lepas kita masukkan santan,
Kita masukkan mauripan, okey, penaik roti. Okey, yang ini kita masukkan 1 bungkus. Okey, yeast. Orang panggil yeast lah, buat kuih tu, kuih kek, okey. Kita masukkan yeast ni 1 paket. Ni, kita masukkan 1 paket. Okey. Sebelum tu kita aduk ataupun kita kacau dulu lah. Kita kacau dulu bagi mauripan tadi sebati lah. Okey, sebati. Okey. Proses seterusnya kita masukkan inggu lah. Inggu. Okey. Inggu ni kita pakai 1 sudu cukup. 1 sudu makan lah. Kita pakai serbuk inggu ni. Kita pakai 1 sudu. Okey, tengok. 1 sudu lah. 1 sudu makan, jangan lebih. Okey. Masukkan. Yang ini kita tutup balik. Masuk kemas, tutup balik. Sebab ni boleh guna lagi. Kita boleh buat sos yang akan datang lah. Okey, kita simpan. Okey. Inggu ni boleh pakai lagi. Lepas tu kita masukkan esen nanas 2 penutup. Okey, 2 penutup. Satu, 2. Okey, seterusnya kita masukkan aisin pisang Star Brand 1 tutup, 1 penutup. Okey, jangan silap buat ya. Nanti ramai yang tak dapat ikan. Jangan salahkan saya. Okey. Dan kita kacau kita aduk Kita kacau sebati. Okey. Kawan-kawan, kita punya sos inggu, aisin pisang, aisin nanas dengan mauripan tadi kita dah gaul. Okey. Tak nampak macam ni kita gaul. Okey, sekarang ni kita diamkan dulu dia. Kita diamkan dulu sos ni selama setengah jam. Okey. Kita diamkan dulu dia. Maksudnya kita tak usik apa-apa, kita letak dalam wadah ni wadah. Okey, bekas ni kita letak. Kita diamkan dia selama 30 minit. Okey, 30 minit kita biarkan sebab dia nanti ada gas dia naik. Gas santan ni akan naik, akan melempah keluar. Okey, akan keluar. Dia akan keluar, okey. So kita diamkan dia selama 30 minit. Okey. So yang ni kita tak tepi lah. Okey, kita masukkan dalam, boleh juga simpan dalam tong umpan Okey, tong umpan. Okey, kita biarkan dia selama 30 minit. Okey, kita letak kat tepi lah. Okey, kita pastikan 30 minit kita tak tepi.
Okey, proses seterusnya kita nak potong roti. Okey, roti sedap lah. Okey, roti sedap. Kita nak potong roti sedap. Okey. Roti sedap Kita nak potong roti. Okey, tuan-tuan boleh juga okey, tuan-tuan boleh juga buang kulit roti ni Kulit roti ni. Okey, tuan-tuan boleh buang. Kalau rasa nak buang boleh buang. Ambil yang putih saja. Tapi macam saya tak buang ni kulit ni. Saya ambil. Okey, cara potong macam ni Saya buat macam ni. Okey. Okey. Macam ni. Okey. Nampak bising tu. Rumah saya bising. Tempat tepi jalan kan. Kereta motor lalu. Okey tuan-tuan, saya potong macam ni. Okey, saya potong roti macam ni. Okey, sekarang ni saya skip dulu video ni sebab saya nak potong roti ni lama. Okey, roti ni kan saya potong mau 10 minit ke 5 minit 6 minit saya potong lambat. Okey, so saya skip dulu video ni. Okey, jangan lupa tonton sampai habis lah. Tonton sampai habis. Okey, saya skip dulu video. Halo geng. Okey, roti pun saya potong. Okey, ada besar ada kecil. Okey. Okey. Roti pun saya dah siap potong. Okey, sekarang kita tengok sos kita. Sos kita dah diamkan dia selama 30 minit. Okey. Nah ni. Nampak? Kita dah diamkan dia selama 30 minit. Nampak dia punya buih tu kan? Okay, ini dah saya diamkan selama 30 minit. Dia jadi macam ni lah. Okey, nampak? Okey. So kita kacau lah lagi. Kita kacau lagi. Okey. Lepas kita dah kacau. Dia jadi macam ni Okey, kita masukkan dalam botol. Okey, masukkan dalam botol. Ini botol honeydew saya tu hari. Okey. Saya tak buang. Okey. Saya masukkan dalam botol. Kalau ada yang mau ripan yang tak hancur tu, kalau tuan-tuan nampak dia tak hancur, okey, lepas ni tuan-tuan boleh goncang lagi botol ni okey, nampak saya simpan dalam botol. Okey, tuan-tuan kena goncang lagi sebab kadang-kadang ada mau ripan yang tak hancur. Okey, nampak? Kita buang ada gas Okey, tuan-tuan, kita punya sos segera kita sos inggu kita dah siap. Okey. Okey, sos ni kalau kita dah pakai boleh simpan dalam peti ais dekat bahagian sayur, tapi jangan lupa pastikan gas dia tu tiap kali nampak dia botol keras. Okey, kalau nampak botol dia keras, tuan-tuan kena buka gas dia, kena buang gas dia. Buang gas. Lepas tu simpan balik dalam peti ais dekat bahagian sayur. Lagi lama tuan simpan ni sos ni, lagi lama tuan-tuan simpan sos ni, lagi padu. Okey, bau lagi sedap.
Okay, sekarang kita nak bancuh, cara-cara nak bancuh. Sebab ramai orang yang tak faham cara bancuh dia. Saya cakap macam ni, dia buat macam ni. Itu hari kan ada saya buat sos santan segera kan. Saya ada tunjuk dalam video saya tu, saya ada buat. Tapi ada orang salah. Dia pergi pakai sos tu sampai satu buku roti dia. Dia tuang dengan satu botol ni, dia tuangnya ke roti tu. Patutnya kita ambil sikit je. Ni dia tuang banyak, sebanyak-banyak ni. Jadi bila dia tuang banyak-banyak, roti tu tak timbul lah. Okay, roti tu tak timbul lah sebab tanpa banyak letak. Ada yang tak faham juga ya. Okay, sekarang kita nak tunjuk cara guna dia. Cara guna sos ni. Okay, kita nak tunjuk cara guna dia. Yang pertama kita kena ada plastik. Okay, kita kena ada plastik. Tuan-tuan kena ada plastik. Okay, kalau tak ada plastik susah nak sukat. Susah nak sukat dia. So kita masukkan. Tu goncang lagi. Okay, buang gas dulu. Okay, tuan-tuan masukkan aja dalam plastik ni. Ada orang ada orang silap buat. Itu dia salahkan. Dia cakap umpan tak makan lah apalah. Okay, disilap buat. So kita gosoklah plastik ni. Kita gosok plastik ni. Kita gosok plastik ni. Okay. Okay, nampak? Kita gosok plastik ni dengan sos tu sekali. Bagi dia sebati lah. Nampak Okay. Yang ini kita simpan dalam peti ais. Tu. Okay, sebelum tu saya nak cakap juga. Umpan yang saya kongsi ni tak semestinya kolam tu pacak-pacak. Bila pakai je saiz. Bila pakai saiz tak. Umpan ni bergantung pada ikan kat kolam tu. Sama ada dia suka tak setting ni. Tu yang pertama. Yang kedua pula, bergantung pada rezeki kita. Okay, bergantung pada rezeki kita. Kadang-kadang umpan dah okay, rezeki pula tak ada. Itu tuan-tuan kena faham. Bila tuan-tuan pakai, kadang yang ketiga pula, bila tuan-tuan pakai, ikan tak mau makan. Pakai lagi ikan tak nak makan. Itu maknanya kolam tu ikan tak sudi lah dengan umpan ni. Okay, saya kongsi sahaja. Saya kongsi benda ni. Tuan-tuan boleh cuba dan pakai. Okay, kadang-kadang kolam pancing tempat tuan-tuan tu ikan nak makan. Ikan nak makan. Macam tu. Bukan kita pakai tu pakai je dapat ikan besar. Tak. Itu dah salah faham tu. Okey, itu tuan-tuan dah salah faham. Okey, tak semestinya ikan besar makan, tak semestinya pacak-pacak. Okey, tapi kita ikhtiar, usaha. Okey, saya buat benda ni sebab saya dah pakai. Saya pernah pakai dan ada pacak. Okey, jadi saya berani untuk kongsi. Okey, jangan ikut saya sebab saya dah pakai, saya dah tahu memang ikan makan. Okey, yang proses terusnya kita masukkan roti Kita masukkan roti ni, roti yang tadi kita potong tu. Kita masukkan dalam. Saya buat macam ni senang Tuan-tuan boleh sukat dia punya sos tu. Kalau terlebih nanti dia jadi macam batu lah. Tuan-tuan terlebih sos. Maksudnya tertuang lebih kat roti tu, roti jadi berat. Dia tak naik. Bila tak naik, lambatlah ikan makan ataupun payah. Okey. Okey, bila dah masuk roti ke dalam ni. Okey, bila tuan-tuan dah masuk roti dalam ni, pastikan kita buat macam kembung sikit lah Okey. Kembung seangin ke tiup ke apa macam tu lah. Okey, jadi macam ni. Okey. Saya masukkan angin tadi. Bukan disap gam bukan disap gam. Kita masukkan roti tadi. Kita gaul lah. Kita gaul.
saya terpaksa buat dalam plastik ni. Saya terpaksa bungkus dalam plastik ni. Kadang-kadang ada kawan kita dia tak faham. Okey, dia tak faham, dia tuang lebih. Okey. Jadi saya masukkan dalam plastik ni supaya dia orang punya setting tu tak lari, tak terlebih. Okey, tu saya masukkan plastik. Tapi kepada kawan-kawan yang mahir mancing tu, dia faham macam mana nak setting kan. Dia tak payah pakai plastik, tuang kat atas roti je. Dia faham kan macam nak bajet-bajet sos tu, dia pandai bajet. Dia tuang kat atas rotinya. Ni kadang-kadang ada kawan kita tak tahu, dia tuang semua. Bila dia tuang semua tak jadi ya. Okey, sekarang kita dah sebati ke. Kita masukkan dalam ni. Okey. Okey, bau pun sedap ya. Okey. Kalau dekat saya bagi tonton bau dia. Nampak bau dia dah cantik. Okey. Memang cun lah ya. Ada sos. Okey. Proses seterusnya kita masukkan kelapa parut peram. Kelapa parut peram kita, okey. Ini dah usia 10 hari ni. Tak boleh lebih, lebih 14 hari nanti dia keluar minyak. Kelapa parut ni keluar minyak nanti memang tak cantik lah ya. Tonton kena habis pakai, cepat-cepat pakai habis. Okey, ini dah 10 hari ni, lagi 4 hari ni dia kena settle habis ni. Kena cepat. Okey. So kita masukkan 2 sudu. Kita masukkan 2 sudu kelapa parut peram. Okey. Siapa tak tengok lagi video dia boleh tengok. Okey. So, terkacau lah. Macam buat pellet ya, macam gol pellet. Okey, lepas tuan-tuan dah pancuh ni kelapa parut ni dekat roti. Okey, lepas tuan-tuan dah pancuh kelapa parut kat roti ni dengan sos tadi, sos inggu. Tuan-tuan tak payah lagi nak ni. Tuan-tuan tak perlu lagi nak tambah perisa ke kan. Itu kalau tuan-tuan nak tambah tu terpulang lah. Kalau macam badam tu kan. Kadang-kadang ada orang dia spray dengan badam ataupun semprot kan. Semprot. Tapi bagi saya dah cukup dah ni. Tak perlu lagi. Ini lepas korang dah masukkan kelapa parut ni. Okey, dah masukkan kelapa parut. Tuan-tuan peram lagi dalam masa 2 jam lagi. Peram lagi 2 jam. Okey. Lepas tu boleh gunalah. Okey. Okey, saya nak tunjuk cara dia ya. Cara nak kepal roti ni lah. Kadang-kadang ada orang tak faham juga. Saya pun tak boleh nak salahkan dia orang. Sebab saya tengok ramai juga yang kawan-kawan kita ni baru mancing, okey. Ramai kawan-kawan kita yang baru mancing. Jadi saya tak boleh nak salahkan mereka lah. Jadi saya kena tunjuk sampai habis. A sampai Z. Sampai dapat ikan lah ya. Saya tunjuk macam tu. Sebab saya nak salahkan dia orang pun tak boleh. Sebab dia orang pun tak faham. Yang mana sipu-sipu tu memang tak faham lah, okey. Dia orang mahir. Dah lama mancing, okey. So saya tunjuk sampai habis lah ya. Okey, untuk roti ni ada 2 teknik. Okey, kalau kita main roti ni ada 2 teknik. Tapi pastikan batu kita pakai tu batu hidup. Okey, jangan pakai batu mati, batu hidup. Mesti pakai batu hidup. Okey, saiz batu tak kisah besar mana, tapi mesti batu hidup. Okey, batu hidup. So, yang pertama sekali saya nak tunjuk cara kita main dasar. Okey, kita main dasar lah maksudnya, main bottom, okey. Jangan saya punya perambut. Okey. Pastikan tuan-tuan pakai batu hidup ya, batu hidup. Batu yang boleh gerak tu lah, maksudnya gerak ke atas gerak ke atas ke bawah, itu batu hidup. So sekarang ni
Saya nak tunjuk cara dia. Pertama sekali tuan-tuan masukkan dulu roti dulu. Masuk roti ni. Okey, masukkan roti ni, tuan-tuan tarik. Tarik. Okey, nampak? Tuan-tuan masukkan 5 biji kat atas ni. Masukkan 5 biji. 5 potong lah roti dadu tadi, masukkan 5 biji. Ini baru 1. Okey, masukkan 5 biji. Okey. 2 3. Okey, tuan-tuan tengok betul-betul nanti jangan ada yang tersilap ya. Okey, saya tak mau nanti ada yang silap cakap ikan tak makan lah apa kan. Okey. Okey, dah masuk 5 kan. Okey, tuan-tuan dah masuk 5 kan. Okey, sekarang ni dekat mata ni, dekat mata masuk 3 tapi lipat. Okey, ambil roti ni. Okey, ambil roti ni, lipat. Lipat, cangkuk lah. Ni roti, lipat, cangkuk. Ambil roti lagi. Ni, lipat. Okey. Okey, yang sini 5. Yang sini 5. Ni 5 potong roti dadu. Yang sini kat mata ni pula 3 tapi kita lipat. Okey, dia jadi macam ni. Nampak? Jadi macam ni. Okey, yang sebelah ni sama juga proses dia. 5 3. Okey, yang sebelah ni sama juga proses dia. Ni yang sebelah ni. Okey, ini untuk main bottom ya. Cara-cara main bottom. Okey. 1. Empat. 5. Okey. Nampak 5. Dekat mata ni letak 3 tapi lipat. Okey. 5. 3 ni lipat. Okey. Lipatlah. Target utama saya umpan ni adalah untuk patin, ikan patin. Tapi sebaliknya ikan mekong pun sukalah kalau dia jumpa, dia makan lah ya. Ikan mekong suka juga setting ni. Okey, sekarang jadi macam ni lah. Okey, nampak? Jadi macam ni. So, sekarang saya nak tunjuk cara main bottom. Okey, saya nak tunjuk cara main bottom. Lepas korang dah buat macam ni, korang tarik. Macam ni, pegang macam ni. Korang tarik. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah dan tekan lah. Tekan macam tu. Okey, tekan. Kalau tuan-tuan nak main bottom tapi tak nak kepal pun boleh. Macam baling macam ni pun dah boleh dah. Kalau nak macam ni pun dah baling, kita nak baling ke kolam pun dah okey dah. Tak ada masalah kalau nak main bottom. Kalau ini jenisnya telur kambing lah. Banyak orang cakap jenis telur kambing, teknik telur kambing. Tapi saya nak main bottom, saya nak kepal. Nak kepal besar. So bila saya dah buat macam ni, saya tarik. Korang sekarang ambil roti lah. Saya ambil roti macam ni. Okay, saya tunjuk sampai habis ya. Nanti tuan-tuan silap buat lagi susah. Okay, saya masukkan ni. Saya buat macam ni. Macam kita kepal pellet lah. Okay, kita buat macam ni. Okay, kita kepal macam ni. Cantik cun lah. Memang cun. Ini untuk main bottom. Okay, ini kepal sikit lagi. Okay. Okay, nampak? Ini untuk kita main bottom. Batu hidup ya. Pastikan batu hidup. Batu tu boleh gerak atas ke bawah. Batu hidup. Okay, ni nampak kita kepal ni. Cara kepal ni. Nampak cun tak? Macam pellet bos. Okay, ni teknik bottom kepal macam ni. Okay, satu lagi kita tunjuk teknik apung. Teknik apung
teknik apung mata jahat, batu hidup. Mesti roti, kalau pakai roti mesti pakai batu hidup. Mesti pakai batu hidup. Saya tak pernah lagi lah tengok orang main roti pakai batu mati. Kalau pakai batu mati tu lambatlah ikan ambil. Okey, lambat ikan ambil. Mesti kena batu hidup sebab roti ni kalau kat air dia timbul tau. Dia boleh terapung atas air tu, atas air kolam tu. Tuan-tuan kena tengok tu. Jadi sesuai dia mesti batu hidup. Okey, yang ni yang teknik bottom ni kita dah settle. Okey, ini dah settle. Sekarang ni saya nak tunjuk cara apung. Okey, kita nak tunjuk cara apung. Ni dah settle. Kalau ini dia perambut dia. Teknik apung mata jahat. Okey, nampak? Kamera saya kecil, tak apa-apa nampak lah kot. Okey, ni jap. Okey, nampak? Macam ni dia punya ni. Ni dia punya ni. Okey, dia punya tu tempat nak cangkuk Okey, macam ni. Okey. Okey, yang ni mata jahat, panjang lagi. Okey, ni mata jahat dia. Okey, panjang macam ni. So yang dekat yang pendek ni dia ada dua tali tau, dua perambut. Satu panjang, satu pendek. Satu panjang, satu pendek. Yang dekat sini, yang pendek ni kita masukkan marshmallow. Okey, marshmallow. Ni marshmallow dia. Tapi minta maaf lah, marshmallow ada warna dan warni Jadi kalau boleh yang putih tu, sebab saya cari tak jumpa. Marshmallow ni saya cari tak jumpa. Puas saya cari. Tak jumpa marshmallow yang putih tu kan. So saya pakai yang ni lah. Ini pun boleh pakai juga, tapi ada color lah Okey, sekarang saya nak tunjuk cara penggunaan ni lah biar tuan-tuan tahulah. Nanti tuan-tuan pakai tak dapat ikan, saya pun tak tahu lagi nak tunjuk macam mana lagi lah kita dah kongsi umpan, tapi masih ada lagi yang tak dapat ikan. Itu saya tak tahulah. Dia kalau marshmallow yang besar tu, yang paling besar tu, itu tuan-tuan pakai satu biji dah cukup dah. Marshmallow ni kecil. Ni kecil, saya kena tunjuk sampai tuan-tuan letak sampai 5 lah 5 biji. Ini saya potong ni pasal panjang sangat. Okey. Kalau yang marshmallow besar tu sebiji dah cukup dah. So saya kena potong lah. Saya kena potong sebab dia panjang. Nak cocok susah. Okey. Untuk yang ini tuan-tuan kena letak dekat perambut yang pendek tu. Okey. Ni tempat ni. Kita nak letak kili tu kat sini. Okey. Macam ni. Okey. Yang ini pendek ni. Mata pendek. Yang ni panjang. Yang satu lagi ni panjang. Okey. Nampak Tak nampak, saya minta maaf lah Okey. Dia punya panjang saya gulung, nampak? Saya ada gulung lagi. Okey. Yang pendek ni kita masukkan marshmallow. Kalau yang marshmallow besar tu satu dah cukup. Okey, kita masukkan marshmallow. Okay, nampak? Rasanya 2 pun dah cukup dah ni. Okay, tambah lagi lah biar kita ajar betul-betul lah kita tunjuk betul-betul. Takut nanti ada yang salah buat. Kita kasih tunjuk betul-betul lah. Okay. Kita kasih betul-betul tunjuk masukkan marshmallow.
Okey. Marshmallow ni pun dah lama saya simpan ni. Dah lembik. Okey, jadi macam ni. Ni yang pendek tau. Tonton yang pendek ni mesti masuk marshmallow. Ni apung, teknik apung tapi menggunakan batu hidup juga. Okey. Nampak? Ni dia punya ni. Yang ni panjang, satu lagi ni panjang. Satu lagi ni panjang ni. Yang ni panjang. Ni yang pendek. Okey. So sekarang yang ini proses dia sama yang macam tadi jugalah. Tuan-tuan masukkan 5 biji. Okey, masukkan roti potong ni. Roti dadu ni 5 biji. 1. Saya ajar betul-betul ya. Sampai tuan-tuan boleh tarik ikan lah ya. 2. Macam biasa juga 5 biji. 3. 4. 5. Okey, yang atas ni 5 tuan-tuan. Okey, yang kat sini 5, dekat sini 5, okey. Ini mesti 5. Yang dekat mata ni kita ambil 3 tapi kita lipat. Ni 3 kita lipat 1. Ambil G. Dan kita lipat. Satu lagi ya. Okey, nampak? Jadi macam ni ya. So kita tarik ke bawah, kepal. Kita kepal jadi macam ni. Lepas tu kita kepal besar. Kita ambil ni pellet roti. Kita kepal macam pellet. Okey, ni kita kepal macam pellet. Kita ambil roti, kita kepal. Nak kepal besar pun boleh, kepal kecil pun boleh. Kalau nak jimat kecil lah. Tapi ikan lambat masuk. Okey. Jadi macam ni. Yang ini tadi kita tolak ke atas. Nampak? Ni. Macam ni. Batu hidup pakai. Okey. Yang ni. Yang kat mata jahat ni pula. Ni, yang mata jahat ni kita cuma masukkan 3 saja roti. 3 ketul roti dadu. Masukkan 3. Tapi lipat. Okey, lipat. 1. 2. Dan 3. Okey, 3. Macam ni. Okey. So kalau nak ada orang kalau main game roti ni dilipat dilipat. Tali ni dilipat. Dilipat. Okey, dilipat. Dan dia kepal kat sini. Ditambah lagi roti macam ni. Yang dekat mata ni. Okey, dia masuk sini. Ditambah roti lagi. Ini untuk yang main game lah. Sebab dia senang nak baling tu. Okey, yang mata jahat tadi saya tanam dekat kepal besar tadi. Okey, nampak? Macam ni. Ni tali dia macam ni. Tali dia macam ni. Okey. Nampak? Jadi tali dia macam ni. Dia kepal dekat sini tau. Dia kepal yang mata jahat tadi, dia masuk kat sini. Lepas tu dia kepal pakai batu jahat, pakai batu hidup. Okey. Macam ni pun boleh. Okey. Sebab nanti takut dia roti yang kat mata jahat tu pecah. So dia kepal macam ni. Okey. Rasanya itu saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga tuan-tuan pacak-pacak ada hasil. Okey. Jangan lupa info lah dekat bahagian komen video tu, tolong info lah. Katakan saya ada pacak ikan berapa kilo. Sebab bila tuan-tuan cakap macam tu, tuan-tuan kongsi feedback balik pasal umpan tu ikan ada makan, saya seronok. Saya memang seronok. Bukan saya yang mancing.
Saya seronok bila tuan-tuan dapat ikan. Tuan-tuan share kat bawah tu, feedback balik kata, bos saya ada pacak tau. Ya, ikan ni 7 ekor. Seekor katakan ada saiz 14. Tuan-tuan kongsikan dekat bahagian komen video saya tu, feedback balik. Katakan ikan ada makan. Saya seronok. Ini semua senyap je kan. Dapat ke ikan, tak dapat ke ikan, semua senyap. Susah lah macam tu. Bila tuan-tuan share, saya suka. Bertambah semangat lah saya nak buat umpan. Saya jadi semangat. Okey. Rasanya itu saja kot. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera terbaik.